Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini 11 Muharram 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Namli, surah yang ke-27, juzuk yang ke-19. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita ayat yang ke-15. 15 sehingga 19, iaitulah kisah Nabi Allah Dawud dan anaknya Sulaiman alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kisah Nabi Sulaiman dalam Suratun Namli ini panjang. Inilah di antara ilmu kajian tafsir ataupun ilmu tadabbur yang kita nampak bahawa setiap surah itu ada nabi-nabi yang dipilih. Contohnya dalam surah yang lepas, surah Asy-Syu'ara, kita nampak cerita Nabi Musa yang panjang. Ini kisah Nabi Sulaiman mungkin akan pergi kepada 3 atau 4 siri kuliah. Kemudian baru mari. Dia ada 4 nabi dalam surah ini, tapi yang panjangnya kisah Nabi Sulaiman. Demikianlah uslubul Quran, gaya susunan ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan dalam surah ini menceritakan Nabi ini, dan surah lain pula, Nabi pula lain yang dipilih. Yang panjang mungkin yang lain itu disebut sepintah lalu. Dan Nabi yang sama juga berbeza dari sudut versi perbincangan, plot cerita. Maka Al-Quran itu semua sebuah kitab lengkap melengkapi. Jadi tafsir yang paling baik, sebagaimana kata ulama pengkaji tafsir, dia kata tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran itu sendiri menafsirkan Quran. Itu yang terbaik. Tafsirul Quran bil Quran. Kemudian tafsirul Quran bil hadis atau bis sunnah. Yang tak baiknya tafsir Quran bil ra'i, itu tak boleh. Tafsir Quran dengan otak kita semata-mata, itu dilarang. Tafsir dia panggil tafsir ikut hawa nafsu, ataupun ada lagi tafsir yang pelik lagi, tafsir batini. Itu yang pelik. Baik para pelajar sekalian, kita mula ayat kita ini dengan ayat yang ke-15. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 804. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya secara ringkas insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا
يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Balik semula kita kepada ayat 15. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Allah cerita kepada kita, dan demi sesungguhnya, tengok nota di bawah 21251, mulai ayat ini Allah menceritakan pula perihal Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Apa yang mereka kata? Apa yang Allah Ta'ala beri? Kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala kata, aku beri kepada dia orang ni ilmu pengetahuan, yakni ilmu syariat dan pentadbiran kerajaan serta lain-lain pengetahuan. Jadi fokus kita di sini, dua orang ini Nabi ataupun Rasul yang mewakili golongan pemerintah. Yang lain, dia orang pendakwah berdepan dengan kaumnya, tapi dua Nabi ni, dua beranak ni diberi kekuasaan. Sulaiman sangat besar dia punya kuasa. Jadi dalam ayat suci ini dibayangkan tentang kemuliaan ilmu pengetahuan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ini kedudukan orang ilmu hebat. Dan memberi galakkan supaya orang-orang yang berilmu itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kurnianya itu kepada mereka. Kesyukuran mereka itu pula hendaklah dibuktikan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan masyarakatnya. Jadi ilmu ni kalau kita dapat, jangan guna seorang, jangan tahu seorang ya. Ni ada juga orang ni jenis ilmu tahu seorang dia. Habis dia tak bincang dengan orang lain. Kita kata lah, ilmu mesti disebarkan, disampaikan. Baik, balik semula kepada terjemahan ayat. Kita duk masuk ke nota kaki penjelasan ayat dia. Balik semula ayat. Sekarang ni saya nak terjemah penuh. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Dan demi sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apa dia pengetahuan? Sekejap lagi kita bincang. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah
yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Betul? Mana dia dua beranak ni, Masya Allah, punya kelebihan yang besar. Para pelajar sekalian, dari sudut orang panggil munasabah, lima qablaha, setelah kita selesai daripada mendengar kisah Nabi Musa, walaupun ringkas, Nabi Musa, kita fokuskan perbincangan dia pada kali ini kepada penjagaan keluarga, untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran bahawa al-inayatu bil ahli, menjaga keluarga itu satu perkara yang menjadi tuntutan dan perkara yang besar. Kemudian tawaqqa' as-sami', para pendengar boleh merasai bahawa menunjukkan ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Ilmu sangat luas. Maka Allah Ta'ala bawa mari, kalau mu nak dengar lebih besar daripada itu lagi, lebih hebat daripada itu lagi, dua beranak ini, Daud dan Sulaiman. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui. Al-Quran ni ja'a min indillah, turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla, mengandungi kisah-kisah, mengandungi hukum syariat, dan banyak perkara yang terkandung di dalam ayat kita ini yang perlu kita belajar dan kita mengaji, para pelajar sekalian. Baik. Apakah ilmu yang diberi kepada mereka berdua ataupun kepada Nabi Sulaiman khususnya? Dia kata walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma. Tengok, Allah Ta'ala letak dua-dua. Kami dah beri kepada Daud dan Sulaiman. Beri apa? Ilma, beri ilmu. Kata di ulama tafsir, tuan-tuan tanda, saya senaraikan di sini ada 5 ataupun 6 ilmu yang dia dapat. Kata di para ulama, yang pertama ilmu kalamit tair. Ilmu boleh mengetahui cakapan burung-burung. Burung duk berkicau, ciak-ciak tu, itu diketahui oleh Sulaiman apa yang dia cakap. Macam-macam kita ni, kadang-kadang kita pandai juga. Ada setengah orang dia pandai, dia kata miau tu makna macam-macam. Kita kata tak usah, kalau tak ada benda wahyu, benda tak tahu, kita berhenti setakat tu je lah, tengok ada lebih-lebih. Yang kedua, kalamud dawab, kata-kata hayawan lain. Tadi burung mewakili grup atas. Kemudian dia pandai juga bercakap dengan bawah. Tengok, dia bercakap dengan semut nanti. Yang ketiga, ilmu al-qada, ilmu kehakiman. Al-qada, ini dua beranak ni. Yang keempat, tasbih al-jibal. Mereka juga memahami tasbih gunung kanang, Bukit Bukau. Bukit Bukau ni waktu dia tasbih tenang-tenang, baik lah, relax lah. Tapi sekali dia tasbih marah, tengok apa jadi. Gunung, kepala air turun, ramai yang mati. Rumah-rumah tenggelam lumpur. Ini semua Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Berapa dah kita? Yang kelima, ilmu asy-syariah, sudah pastinya. Ilmu syariat Islamiah, kerana mereka ni rasul. Nabi dengan rasul, dia bukannya ketua tentera, ketua negara semata-mata, tapi dia ketua negara yang bertaraf nabi, bertaraf rasul. Itu 5 yang telah disenaraikan oleh para ulama Islam. Kalau kita korek, boleh lagi kan. Baik, kita letak 5 dulu. Ilmu yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ada lagi bagi Nabi Daud dalam ayat lain, wa 'allamnahu san'ata labusin, kami ajar Daud pula boleh buat besi jadi lembut di tangan dia. Dia boleh buat baju besi, baju rantai, jadi tanda. Yang keenam, Daud pakar dalam bidang ilmu besi. Besi, baju besi, baju rantai ni, itu pakar dia. Banyaklah, kita ambil senarai pendek dulu. Baik, bila dia dapat ilmu yang begitu besar, waqala, dua-duanya berkata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
yang telah mengurniakan kepada kami ilmu yang mengatasi ramai daripada orang lain. Ini ilmu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ini kita kena sentiasa. Bila kita dapat satu maklumat yang besar, ilmu, apa saja perkara, yang pertama sekali kita kena letak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah yang anugerahkan kepada kita ilmu, kalau tidak kita jahil. Bukan sakat jahil, kata orang Kelantan ni, jahil tukil. Jahil tukil ni, jahil sungguh lah. Tak ada benda lah. Tapi, dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita pun jadilah orang pandai. Bila jadi orang pandai, apa yang sepatutnya? Tawadhu' dengan ilmu dan menyebarkan ilmu itu kepada orang. Jangan duduk bila mari berasa pandai, sombong, takabur. Kita kata, la ya akhi. Baik, nampaknya ayat ini lebih fokus kepada Nabi Sulaiman. Sebab dia berhenti setakat tu je, dua beranak tu. Setakat ayat 15, kemudian ayat 16 ini, Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Sulaiman mewarisi ilmu ayah dia. Tengok ayat 16. Wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kuasa kerajaan pemerintahan Nabi Daud. Mana Daud dah habis, tempoh dia diambil oleh Nabi Sulaiman. Ini yang dikatakan sistem pentadbiran dalam negara Islam ini ada yang bersifat beraja macam ni, diambil terus daripada Daud kepada Sulaiman, dan ada yang bersifat pilihan seperti berlakunya kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak lantik direct Abu Bakar khalifah aku, tapi dia panggil hing ataupun isyarat tu banyak sekali lah. Kita pun dah bincang tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni. Isyarat-isyaratnya sungguh besar yang menunjukkan kepada Abu Bakar itu layak mengganti Nabi menjadi pilihan. Pada pelajar sekalian, setelah dua beranak ini telah mendapat kelebihan yang besar, tadi kita sebut 5-6 ilmu yang diberi, asyara ila fadli Sulaiman, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi isyarat kelebihan Sulaiman bi annahu jama'a ila ma'atahu. Allah Ta'ala kumpulkan hak dia, kelebihan dia seorang, dan kelebihan ayah dia juga dia mewarisi. Maknanya hak ayah pun dia dapat, yang lain tu lebih lagi. Arti yang menunjukkan di sini besar lagi kerajaan pemerintahan Nabi Sulaiman nak banding dengan ayah dia Nabi Daud. Tidak jadi masalah, itu kelebihan Allah Ta'ala beri kepada dia. Kita pun kadang-kadang kita dengan ayah kita dah dapat menguasai ilmu ataupun harta bapa, tapi kita pula pandai lagi bisnes lagi tinggi. Itu dia panggil ada kalanya begitu. Ada kalanya ayah tinggi, anak rendah. Ada juga. Jadi tak, dunia ni begitulah. Orang panggil turun naik, pasang surut berlaku dalam dunia. Tengok ayat kita satu-satu. Wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman dapat menguasai apa? Menguasai kerajaan pemerintahan Bani Israel. Tuan-tuan kena tengok. Dalam ayat yang lepas Allah sebut tentang kesyukuran mereka. Dia kata apa? Waqala. Kalau seorang waqala, tapi oleh kerana dia letak alif bawah tu menunjukkan musanna. Waqala, dua-dua berkata. Dua-dua beranak ni, dua-duanya bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana. Apa yang Allah Ta'ala lebihkan kepada dua beranak ni? Kata di ulama tafsir, tanda semula, ai bin nubuwati, dengan pangkat Nabi, war risalah, dan pangkat Rasul. Dua-duanya Nabi, dua-duanya Rasul. Wal kitab, dan juga ada kitab.
Nabi Daud nama dia Zabur. Nabi Sulaiman kita apa? Nabi Sulaiman masih lagi guna Zabur. Biasanya nabi-nabi yang kemudian dia akan ambil yang awal tu. Kecuali disebut kitabnya sendiri. 3, wa ilanatil hadid. Nabi Daud diberi ilmu lembutkan besi. Yang keempat, kelebihan taskhiri syaitan wal jinni wal ins. Allah permudahkan kepada mereka menggunakan manusia, jin dan syaitan. Mana Nabi Sulaiman ni bukan sahaja orang yang tunduk dia, syaitan, jin semua pakai belakang. Masya Allah. Yang kelima, al-mulk, kerajaan. Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dua beranak ini, itulah di antara syukur faddalana ala kathir. Faddalana, yang Allah Ta'ala lebihkan kami. Jadi kelebihan dia duduk di sini. Beberapa senarai yang telah kita sebutkan tadi. Baiklah. Maka warisan Sulaiman ambil apa daripada ayah dia? Abahu, Sulaiman menerima daripada ayah dia al-ilma, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Daud dalam masa hidup dia. Mana Sulaiman ni belajar dengan ayah dia. Ini kita kena hati-hati. Kita ni kadang-kadang ayah kita ustaz, ayah kita tuan guru, tapi kita tak belajar dengan ayah kita. Tidak ambil ilmu ayah. Ini ramai juga ni. Dan wal mulk, kerajaan, kuasaan kerajaan berpindah kepada Sulaiman. Faja'alahu lahu ba'da abihi Daud. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sulaiman berbanding dengan anak-anak Nabi Daud yang lain. Nabi Daud ni di antara Nabi yang ramai juga anak dia. Tapi Allah berikan kekuasaan kepada Sulaiman. Beri ilmu kepada Sulaiman. Tak peliklah zaman kita ni. Ana perhati tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti kehidupan. Berapa ramai tuan-tuan guru yang telah meninggal, Allah yaghfir lahum, kitab dia terpaksa bagi wakaf. Hantar ke pondok, hantar ke majlis agama, hantar ke universiti. Kitab-kitab peninggalan tuan guru. Kenapa? Sebab anak dia tak dapat mewarisi, kerana anak dia dihantar ke sekolah biasa. Dia panggil sekolah kebangsaan. Langsung tak kerti baca kitab. Bahkan pondok pun tutup dengan sebab tidak ada pewaris. Maka menjadi kewajipan kepada tuan-tuan guru, ibu bapa, kena ada pelapis. Jadi dalam isu ni, pelapis kepada Daud diturun kepada Sulaiman. Ada ramai lagi anak dia lain, tapi tidak diberi anugerah yang besar ini. Itulah penjelasan daripada Imam Ibnu Jarir ini Tabari. Jadi kami beri kepada Daud, beri kepada Sulaiman mewarisi kekuasaan yang ada pada Daud, ilmu, kerajaan dan kenabian. Dapat ke Sulaiman. Baiklah. Sekarang ni kita berhenti dulu daripada kisah Nabi Daud. Kita pergi pada Sulaiman. Sulaiman menyebut dalam ayat ini beberapa nikmat anugerah yang Allah beri kepada dia. Tengok, letak nombor 1. Wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian rakyat. Sedap terjemah pimpinan. Wahai sekalian rakyat, sebab dia sudah jadi kerajaan. Nak cakap rakyat lah. Semalam kita cakap tuan-tuan dan puan-puan, hari ini wahai rakyat jelata. Gitulah bila sudah angkat sumpah jadi raja, berbezalah bahasa dia kan. Kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung-burung. Tengok nota di bawah 53. Nabi Sulaiman AS menyatakan demikian kerana hendak menarik perhatian tentang mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Di antaranya ialah mengerti bahasa pertuturan burung.
Ini dia panggil at-tahaddus bi ni'matillah. Menceritakan kepada orang nikmat yang Allah beri kepada kita. Kami faham bahasa tuk burung dan kami tahu apa yang dia cakap. Kita faham juga bahasa burung. Dia dalam sangkar nak keluar dah tu. Orang kata dia nak tubik tu kan. Tapi apa yang dia kata tak tahu. Maka kita tahu secara umumnya Allah kata tasbih, burung bertasbih, tapi dia cakap apa? Wallahu alam. Ini sangat penting. Kita ceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita bersyukur. Untuk kita bersyukur. Boleh je contohnya saya kata. Saya ni boleh 5 bahasa. Saya boleh bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Jerman, Perancis, Inggeris, Melayu. Boleh je kita cerita. Tidaklah menjadi satu kesalahan kecuali kita takabur, itu cerita lain. Mana kita maklumkan kepada orang apa yang kita tahu. Boleh. Saya pandai bahasa Jepun. Saya pandai bahasa Jerman, bahasa orang asli. Saya pandai contohnya. Kita boleh cerita. Tapi kalau jangan kelentung. Kalau tak pandai kata juga itu penipu nama dia. Pembohong. Tak pandai. Dia pandai IU, dia cakap dia pasal bahasa Inggeris. Mana boleh? Ana enta. Kadang-kadang tukar dia cakap ana tu ke ada seorang ni dia baru semangat nak cakap Arab lah jumpa ustaz. Dia kata, "Ustaz, hantar pergi dulu Menipa lah ustaz ni. Hantar pergi dulu. Aku nak pergi mana? Saya tak pergi. Ni rumah aku ni." Rupanya hantar tu dia. Ana. Betul kan anak hantar pun jangan main. Akbar. Supaya orang pergi ke istana cakap better dengan patik dah tak? Dia kata, "Tuanku, better pergi dulu." Sudah. Macam-macam cerita. Baik. Kita balik ke cerita Nabi Sulaiman lah. Jangan duk main cerita nakal lain. Tak habis cerita kita. Kata di para ulama, kenapa dia sebut burung? Dia tak sebut dia pandai cakap binatang lain. Ini. Wa qala jama'atu minal mufassirin innahu ulima mantaqa jami'il hanawanat. Nabi Sulaiman sebenarnya dia tahu semua percakapan haiwan. Tahu semua. Wa innama zukirat tayr. Kenapa disebut burung? Dia tak sebut yang lain. Ini menarik ni tuan-tuan. Li'annahu, kerana burung itu salah satu daripada sayap ketenteraan. Jadi tentera Sulaiman ni terbagi 3. Satu manusia, yang kedua jin, yang ketiga tayr, burung. Burung ni orang panggil macam kita hari ni TUDM, tentera udara Nabi Sulaiman, duduk atas. Dia bukan sekat tentera, dia menjadi payung pada Sulaiman. Bila Sulaiman nak berjalan, burung mari rapat dia punya sayap macam tudung, Sulaiman berjalan tak kena panas. Allahu akbar. Tentera yasiru ma'ahu li tadlilihi minas syams. Tutup. Jadi burung duduk atas, cuma harapnya tak berak atas kepala Sulaiman. Berak kena sembelih lah burung ni. Jadi burung kena tahan diri lah, jangan duk. Kita ni jangan main. Berlalan ni burung atas kepala kan. Dia tahu dia. Baik. Itu di antara hikmah kenapa Sulaiman sebut ulimna mantiqat tayr. Sedangkan dia tahu semua bahasa lain. Nanti dia bercakap dengan semut nanti sekejap lagi. Tapi kenapa sebut burung? Itulah jawapan ulama. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Ini bahasa ulama. Dia kata kullu tu lafaz umum. Tapi orang yang tak nak terima lafaz umum ni, dia kona sana kona sini. Ketika anda tengok perbincangan tentang hadis kullu bid'atin dalalah, ramai dia punya kona baring kat sini. Kul ni bukan makna umum, bukan makna semua. Kita kata ya akhi, kita kena tengok di mana siyaqul kalam. Kita bercakap tentang apa? Semua. Kalau saya cakap, semua dah dapat datang? Semua ahli qaryah yang nak solat Jumaat je datang. Kalau saya semua orang satu negeri Kelantan mari sini belaka, itu kemabukan bahasa. Kita kena faham dari sudut. Baik. Nabi Sulaiman kata kul min kulli syai'. Tengok. Semua benda kata di para ulama, apa semua di sini?
Abbara bi'adati al-istighraq, menggunakan satu adat yang menunjukkan umum. Maksud dia Ibnu Katsir kata min kulli ma yahtajul maliku ilaih. Semua yang diperlukan oleh seorang raja ada pada Sulaiman. Minal udadi, daripada tentera ada. Wal alat, alat-alat peperangan ada. Juyush, askar-askar yang akan berperang ada. Dan daripada jin, manusia dan burung-burung. Wal wuhush, dan binatang-binatang buah pun ada. Wasyayatin, wal ulum, wal, semua benda ilmu tentang pentadbiran dan ketenteraan Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sulaiman. Itu maksud dia. Maksud dia yang ada pada Sulaiman itu yang ada. Baru kita tahu. Sulaiman kata apa? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya, sesungguhnya yang demikian itu, ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Semua benda Nabi Sulaiman, dia bercakap, dia sandak Allah. Cakap, dia sandak Allah. Itulah yang sepatutnya kita, para jemaah sekalian, kita banyak bersyukur. Apa yang saya dapat ni anugerah Allah. Anugerah Allah. Jadi kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang, kan kita kata. Baik. In hadzal ladzi utina lahwal fadlul zahirul wadih. Anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar kepada kita. Baiklah. Itu yang pertama, Sulaiman bagi tahu kepada kita, dia dapat apa dia? Kerajaan daripada ayah dia, kemudian dia boleh bercakap tentang burung. Yang kedua, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada yang kedua, tengok ayat 17. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr. Dan ayat yang lepas Nabi Sulaiman cerita, ini kekuasaan, ketenteraan yang kami milik. Sekarang ni kita berpindah kepada isti'rad al-junud. Orang panggil macam raptai ataupun perhimpunan raksasa tentera. Anda tengok, sebab itulah negara mana-mana pun dia akan pilih satu hari, dia panggil hari Yaumul Istiqlal, contohnya hari mereka, hari merdeka, hari apa. Di antara perarakan yang ditunjuk ni, ketenteraan. Tadi Sulaiman cerita, tentera aku ni daripada kalangan ni. Tapi sekarang ni kita nak tunjuk depan mata kita tentera Sulaiman. Masya Allah. Wa husyira li Sulaiman junuduh. Dan dikumpulkan, dihimpunkan bagi Sulaiman bala tenteranya. Minal jinni wal insi, manusia, wat tayr, burung-burung. Macam mana perhimpunan ini? Allahu Akbar, tuan-tuan tanda. Fahum yuza'un. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan perjalanan masing-masing. Subhanallah. Tengok nota di bawah kata, nota 54. Selain dari seorang Nabi, Sulaiman alaihissalam seorang raja yang memerintah dan cukup lengkap dengan angkatan tentera yang besar untuk menjaga keselamatan negerinya dari ancaman musuh. Angkatan tenteranya bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung-burung. Inilah di antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Sulaiman. Masya Allah. Sekali lagi ulama tak tanya, dia kata sebab apa dia sebut di sini at-tuyur wa sakata an baqiyatil hayawanat. Sebab apa? Tadilah sebabnya orang panggil burung ini salah satu daripada tentera dia. Tentera yang duduk atas. Dia panggil, kalau bahasa kita kat tentera udara, tentera udara. Tentera udara Nabi Sulaiman. Malaysia ni TUDM lah kan. Kita takkan nak panggil TUDM, dia panggil tentera udara Sulaiman, burung. Kena ada.
Cuma saya tak tahu tentera laut ada ke tidak. TLDM ada ke tidak. Kita tengok. Jangan pandai-pandai. Jangan tambah-tambah. Kalau ada kita sebut ada. Tak ada, jangan. Baik. Maknanya angkatan tentera Sulaiman ini 3 kumpulan, atas bawah jin boleh pergi belakang dia. Dan burung-burung yang teratur, tengok. Dia kata yuza'un. Apa makna yuza'un? Teratur dia punya perjalanan. Oh, Masya Allah. Yuhbasu awailuhum ala awakhirihim. Mana hak duduk depan, dia tak akan duduk belakang. Beratur dia punya raptai, dia punya susun atur tu menarik. Ini dia panggil susun atur ketenteraan. Baru comel orang nampak. Pelik juga kita dah. Tengok dia punya beratur tu, tapak kaki belebak berjalan tu. Tak bertukar tu. Boleh dia buat. Allahu Akbar. Ini Nabi Sulaiman punya tentera sudah ada. Jadi dengan burung pun teratur, jin pun teratur, manusia lagilah teratur. Fahum yuza'un. Mereka disusun mengikut kategori masing-masing. Allahu Akbar. 2 nikmat yang Allah Ta'ala beri pada Sulaiman. Jadi para jemaah sekalian, kita pindah kepada nikmat yang ketiga Allah anugerahkan kepada Sayyidina Sulaiman, iaitulah nikmat boleh dengar semut bercakap. Adakah dia ada Bluetooth? Semut sampai ke sini, macam mana dia dengar? Semut ni besar mana kak? Tentulah kecil, tak ada riwayat mengatakan semut zaman Nabi Sulaiman besar gajah. Semut lah. Tapi macam mana Sulaiman boleh dengar? Masya Allah. Tengok tuan-tuan. Ayat 18. Hatta idza ataw ala wadin naml. Maralah angkatan tentera itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Namli. Wadi An-Namli dia panggil lembah semut. Duk mana lembah semut ini? Dalam kitab pimpinan kata satu nama tempat di Palestin. Dan dalam tafsir pimpinan dia pilih sebuah tempat di Palestin. Betul ke macam tu? Kita kata wallahu a'lam sebab Allah sebut Wadi Namli. Kata di para ulama lain, dia kata Wadi Namli boleh jadi maksud dianya al-jins, tempat perhimpunan semut. Tak kira di mana. Semut ni pelik. Anda tengok video pengkaji semut. Masya Allah, bijak. Dia pergi ke lubang semut, dia ambil semen yang cair, dicurah dalam tu. Banyak semen tu. Curah masuk sampai penuh. Dibiarkan 2 hari, kemudian dia mari buka, dia gali tanah, tengok, Masya Allah, satu bandaraya besar dalam tanah. Menasabah Tuhan kata Wadi Namli, wadi lembah semut, maknanya bandar semut. Macam wadi lembah yang diduduki oleh manusia, semut ni besar. Jadi ada yang mengatakan zahirul kalam menunjukkan bahawa ma'ruf tempat tu. Wallahu alam. Wadi Namli ini dikenali tempat. Kita kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab tu dalam panel penulis kita kata ada satu tempat di Palestin. Yang lebih tepatnya saya kata wallahu alam. Ada orang tanya, dia kata ustaz ni selalu sebut cerita Israiliyat. Apa faedahnya Israiliyat ni? Kita kata faedahnya memaniskan, menambah garam cerita. Ada kata garam tu sikit-sikit cantik, tapi kalau garam lebih naik darah tinggi kita. Iaitu maknanya Israiliyat ni Nabi kata hadithu an Bani Israil wala haraj. Boleh je dengar cerita Bani Israil, tapi la tusaddiqu wala tukadzib. Jangan betul, jangan kata salah. Dengar dulu. Tengok yang melampau, yang menyentuh tentang kedudukan Nabi. Ni Nabi Sulaiman dengan Daud ni di antara Nabi yang terunanya dalam kisah Israiliyat. Kita akan cerita di tempatnya nanti, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak sabar dengar cerita Israiliyat, beli buku ni. Ni. Buku ni nama dia Israiliyat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Israiliyat, hadis tafsir dan kitab tafsir. Orang tanya, kenapa kitab tafsir kita penuh dengan Israiliyat?
kita kata Israeli itu pemanis cerita, pemanis. Macam kita makan nasi ada makan kuih dan penambah perisa. Tapi jangan lebih tambah. Itu bahaya. Yang lebih tu bahayanya. Baik. Beli kita ni. Orang tanya, nak beli kat mana Ustaz? Dalam internet lah. Allah Akbar. Kita ini terbit oleh JAKIM, diterjemahkan oleh panel JAKIM. Mana kita tak habis lagi. Wadi Nabli kat mana? Ada kata di Palestin, ada kata di mana-mana lembah. Kita kata yang penting bagi kita, Sulaiman cakap dengan semut. Itu yang paling mustahak yang kita nak fokuskan. Di mana tempat wallahu alam. Bila Sulaiman nak datang, lalu qalat namlah, berkatalah seekor semut. Sama dia ketua semut ataupun dia pengawal semut, security semut, berkata, kita kata wallahu alam. Cuma kalimah namlah la tadullu illa ala fardin wahid minan naum. Kalau kata seko namlah, seko semut cakap. Zahirul Quran menunjukkan bahawa semut betina. Namlatun, semut betina. Wallahu alam, dia kata tina ke jatuh. Biar dia, yang penting dia semut. Qalat namlah, berkatalah seekor semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semua semut. Dia announce bagi buat yang lain. Semua semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Masuk sarang, cepat. Sudah. Bagaimana dia nak masuk? Ketika dia nampak tentera Sulaiman datang, dia bagi tahu kepada geng-geng dia, masuk dalam rumah. Masuk dalam wadi kita ni. Masuk dalam wadi selamat sebab rumah tu dalam tanah. Allahu Akbar. Ya ayuhan namlu dukhulu buyutakum musri'ina muhtarizin. Masuk cepat dalam rumah. Masuk cepat. Kata Ibn Arabi, la khilafa inda ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama pengkaji bahawa annal hayawanat laha afham wa uqul. Hayawan-hayawan ni dia ada kepahaman dan dia ada akal untuk dia. Bukan akal taklif, ada akal untuk dia. Sebab itu banyak binatang ni, hayawan-hayawan ni macam kuda, dia boleh buat kerja sendiri dalam peperangan ke apa, kita kata hebat kan. Akal macam dia, yang kata akal kita tak sama. Tapi dia boleh buat kerja. Apa jadi tuan-tuan? Kenapa masuk wadi cepat-cepat? Kenapa kena masuk rumah cepat? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Janganlah pula nanti Sulaiman dan tenteranya memijak membinasakan kamu. Masuk cepat, jangan dipijak oleh Sulaiman. Sulaiman jahat ke? Wahum la yash'urun. Sedang mereka tidak menyedari. Allahu Akbar. Para ulama ni, bila sebut tentang wahum la yash'urun, kita kata betapa beradabnya semut dengan Nabi Sulaiman AS. Betapa tingginya integriti, betapa mulianya semut. Nak banding dengan kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia mulia semut? Tengok nota di bawah. Semut ialah sejenis makhluk yang sungguh menakjubkan cara hidupnya. Menurut kajian penyelidik, semut membuat sarang dalam tanah, cukup lengkap dengan lorong-lorong dan bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Tuan-tuan cari, saya share di Facebook saya ni, Wadi Namli. Tengok search Wadi Namli, kita jumpa cerita yang orang kaji tentang semut tadi. Allah. Dan sebahagian dari bilik-bilik itu dipenuhi dengan bekalan makanan dari biji-bijian untuk musim sejuk. Kadang-kadang kita tengok kan, semut dia keluar dalam rumah kita je, keluar banyak. Semut keluar ni. Dia pergi cari makan. Kemudian dia balik simpanan stok dia banyak, dia duduk situ. Lockdown kat situ. Kita pun kalau nak lockdown orang, kita kena belajar dengan semut. Bagi makan biar cukup. Kamu 2 minggu lockdown, berapa kilo beras? Berapa ni? Jangan bagi sama rata. Kita hantar ada makanan. Berapa? 5 kilo beras. Rumah ni 5 kilo beras. Rumah ni seorang duduk. Yang ni 10 orang. Semut pandai. Dalam masalah lockdown, tengok. Dia simpan makanan.
Masya Allah. Kisah semut itu disebutkan di sini ialah sebagai contoh tauladan bagi umat manusia supaya mereka memahami keadaan makhluk-makhluk dan bagaimana semut itu bersatu padu untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Demikian juga mereka bersatu padu untuk mencari kebaikan bersama. Kalau kita nak banding dengan kita hari ini, semut dengan kita, mana cerdik? Cerdik semut. Semut bersatu. Tauhidil kalimah. Kita berebut. Orang panggil berebut apa? Berebut, semua benda berebut belaka. Berebut kursi. Berebut wanita pun tak habis-habis. Sampai berkatak kata orang. Bergolok kan. Berebut kursi ni tak habis-habis lagi. Belum dapat kursi itu dah mula dah. Pegang sebelah kaki ni, pegang macam-macam. Semut lah. Bersatu hati, masuk dalam rumah, jangan sampai kamu dilanyak oleh Sulaiman. Dan yang peliknya tuan-tuan tanda, letak tanda wahum la yash'urun. Kita akan berhenti lama di sini kalau saya nak berhenti, tapi kita nak lalu je. Dia kata Sulaiman tak tahu tu. Inilah dia panggil ilmu husnuzan, ilmu bersangka baik pada orang. Tapi ilmu ini telah hilang banyak daripada puak-puak cyber tropa, puak-puak geng-geng troll, geng apa dia istilah puak-puak main internet ni, RBA apa benda, saya pun sebutkan salah pula. Yang pentingnya geng-geng cyber tropa ni tak ada langsung dalam kepala dia berfikir tentang benda baik kepada husnuzan dengan orang, tak ada. Yang dia ada, hentam. Semua ajar kepada tuan-tuan supaya berfikiran baik. Dia kata apa? Wahum la yash'urun. Sulaiman bukan jahat. Sulaiman orang baik. Tapi mungkin dia pijak kita dengan sebab dia tak tahu kita ada sini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, saya rasa kalau ilmu ini dipraktik dalam kehidupan kita, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Masya Allah. Wahum la yash'urun. Tuan ambil ayat ni, tadabbur, perhati tengok, kenapa kita tak boleh bersangka baik sebagaimana semut bersangka baik. Allahu Akbar. Apa jadi? Bila Sulaiman dengar, saya tak tahu dia dengar macam mana. Tuan-tuan, Allah kata Tuan Sulaiman dengar, kita kata Sulaiman dengar. Sudah. Macam mana Sulaiman boleh dengar semut dalam tu? Itu saya cakap, ada ke Sulaiman, sudah ada, masa Sulaiman sudah ada Bluetooth. Tidak Bluetooth kalau orang sumak di telinga tu. Kan? Bluetooth boleh dengar. Wallahu alam. Ilmu teknologi Sulaiman ni bukan sebarangan. Bukannya main-main, setakat Bluetooth tu orang panggil, orang Kelantan kata mesej, simple je tu. Dia boleh dengar kalamul an-namli. Baik, bila dia dengar apa jadi? Tuan-tuan tengok apa jadi, apa sikap Sulaiman terhadap semut. Menarik sekali ni. Fatabassama dhahikan min qawliha ya Rabbi. Maka tersenyumlah Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Ya Allah, Sulaiman dengar semut cakap, dia tersenyum. Fatabassama, senyum, dhahikan, ketawa. Tengok nota ada buah kata apa. Nabi Sulaiman dapat memahami apa yang dikatakan oleh semut itu ialah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan kerana itulah ia berdoa semoga ia sentiasa mendapat hidayah petunjuk, mendapat bimbingan Allah Azza wa Jalla supaya dia tetap berbakti dan tidak putus bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Tingginya darjat Nabi Sulaiman. Kerajaannya besar, tapi syakir, seorang yang sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Baik, saya nak pergi bawa tuan-tuan mengembara bersama Nabi Sulaiman. Mari kita pergi tengok apa yang berlaku. Bila Sulaiman dengar semut bercakap, semut telah memberi nasihat kepada geng-geng dia. Allah Ta'ala beri kepada semut satu benda yang luar biasa. Dia panggil khariqal lil adah. Bagaimana semut seekor yang bahasa dia, suara semut ni siapa boleh dengar, Masya Allah. Tapi dia boleh bagi announcement, satu wadi namli semua dengar. Ini mukjizat untuk semut. Mala al-wadi bi sauti namlatin wahida,
min a'jabil ajaib. Kata di ulama tadabbur, satu bandar semut boleh dengar satu cakapan seekor semut, ini satu benda yang cukup ajaib. Wallahu alam bagaimana suara dia tu boleh sampai kepada kawan-kawan dia. Boleh jadi teknologi saran dia tu kalau cakap sini semua boleh bagi suara. Satu kemungkinan, ataupun melalui tanggungjawab. Semut ni cakap sini, semut ni sampai ke ujung. Itu pun dia panggil kesatuan semut di dalam menyampaikan maklumat. Sebab apa? Sebab mereka jujur, dia tidak ada cyber tropa yang karut, yang duk sebar fitnah kepada orang, yang duk menyebarkan berita tak betul. Kita ni belum apa-apa lagi. Oh, siap dah. Oi, macam-macam. Masya Allah, ilmu semut ni perlu dikaji dan diteliti. Itu satu. Jadi kenapa Tuhan sebut di sini fatabassama? Patutnya terjemahan dibagi dua-dua tu. Fatabassama, Nabi Sulaiman senyum. Dahikan, ketawa. Dua tu, dua perkara yang kita tadabbur sini. Kata di ulama annahu syara'a fi dhahik. Bila dia dengar dia senyum. Oh, semut cakap. Boleh jadi bila sampai pada kat wahum la yash'urun, Sulaiman tak tahu tu, kalau tidak dia pijak kita. Fadhahika, Nabi Sulaiman ketawa. Tapi kita kena ingat, ketawa Nabi ni sekadar bunyi suara gitu ya. Tidak ada qahqahah. Qahqah ni maknanya orang panggil ni berdekah-dekah dak. Sebab patut ulama mengatakan orang yang ketawa berdekah-dekah ni kan masalah besar dia panggil. Maksud dia tabassumud dhahik. Senyum, ketawa. Suka dengan ketawa. Ketawa ni sekadar bunyi suara sikit, tapi tidak berdekah-dekah. Orang ketawa berdekah ni kata di para ulama, dengar sikit ni. Kitanya suka ketawa berdekah-dekah ni. As-Sa'di contoh dia kata, hadza halul anbiya. Itulah cara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka senyum dan ketawa sedikit saja. Al-adabul kamil wa ta'ajjub fi mawdihi. Maknanya bila dia ketawa tu sebab dia kagum dengan semut. Wa alla yablugha, dan tidak sampai berdekah-dekah ketawa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jullu dhahiki tabassum. Nabi kita ketawa dia senyum je. Paling tinggi nampak nawajiz, gigi taring itu nampak. Mana Nabi kita ketawa tu suka sampai nampak gigi taring. Dan dia tidak ada qahqah. Qahqah ni qahqah suka tidak ada. Ulama kata apa? Fa innal qahqahata tadullu ala khifatil aqli wa su'il adab. Nauzubillah. Orang yang ketawa berdekah-dekah ni menunjukkan kepada akal dia tak berapa kemah dan adab etika tak berapa betul. Allah. Saya bersama-sama di sini, kita terfikir, kita waktu kita buang dengan kawan-kawan kita, ya Rabbi cabut kepiah, kata orang, punya ketawa. Yang saya tak boleh terima, kalau muslimat wanita sama dia berkumpul, di lobi hotel, di Mekah Madinah ni, ketawa, saya pergi selalu. Hajah, mu khabar kau duduk mana ni? Kalau jemaah saya lah, jemaah orang lain, kita jeling je lah, nak kata apa? Ya, kita marah kan, dia kata ni pakcik gila mana pula mari ni, lagi teruk kita. Dia bukannya zaman semut ni, zaman orang. Baik. Ibnu Hajar dia kata apa? Menyatakan menyebut tentang perbezaan di antara senyum, ketawa, berdekah-dekah. Dia kata tiga tu berbeza. At-tabassum, senyum permulaan kepada ketawa. Kita senyum. Wad-dhahik, ketawa tu sampai mesti kena kita punya ni, muka kita ni bergerak kan. Ketawa suka. Tapi sehingga nampak gigi. Itu dia panggil ketawa. Wa in kana bi sautin 'alin fahuwa qahqah. Bila dengan suara itu dia panggil qahqah. Tiga ni. Maka yang dibenarkan setakat mana? Setakat senyum, ketawa, nampak gigi boleh. Kalau ada gigi lah, kalau tak ada gigi tak payah senyum, tak payah ketawa sampai nampak gigi lah. Nampak gosi pula tu. Tapi ketawa berdekah-dekah itu di luar daripada sifat yang baik. Sudah kita.
Baik. Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, ketawa daripada kata-kata semut. Tuan-tuan tengok. Waqtulifa bimakan. Ulama berbincang kenapa Nabi Sulaiman ketawa. Kenapa? Sebab apa dia ketawa? Tuan-tuan tanda, saya catat di sini ada 7 perkara. Cepat tulis. Yang pertama, binikmatillah, Allahu Akbar. Nabi Sulaiman ketawa gembira dia dengan nikmat Allah Ta'ala, memperdengarkan dan memberi dia faham bahasa semut. Masya Allah, tabarakallah. Ketawa Sulaiman, ya Rabbi. Yang kedua, bisana'in namlati alaihi wa ala junudihi. Sebab semut puji dia dengan tentera dia. Semut kata apa? Mereka ni bukan orang jahat, tapi dia tak tahu. Wahum la yash'urun. Allahu Akbar. Semut bersangka baik, kita bersangka buruk, sama-sama umat Islam. Lagi dahsyat. Dengan geng kafir yang duduk hentam Islam hari itu boleh bersangka baik pula tu. Masya Allah. Yang ketiga, ta'ajjuban, tulis. Yang ketiga, ta'ajjuban min hazriha wa tahzirha. Ta'ajjub Sulaiman betapa bertanggungjawabnya geng-geng semut sama-sama dia. Masuk cepat, kena pijak Sulaiman. Allahu Akbar. Ta'ajjub dengan tanggungjawab. Dan yang keempat, mereka itu menjaga kemaslahatan umat semut. Bukan dia panggil tidak, orang panggil nak selamat diri. Nak selamat diri, dia seorang yang masuk. Ayolah, ikut lantak lah. Kita hari ni kalau kita apa-apa berlaku, kita kena selamatkan kita, selamatkan keluarga, selamatkan orang lain. Macam kita, inilah bahasa zaman Covid ni kan. Selamatkan diri, apa dia punya istilah? Selamat semua. Saya pun tak ingat dah. Waktu disuruh buat rakaman dulu, apa dah kan? Selamat kita, selamat orang semua. Itu maksud dia. Maknanya, ini dia punya semut. Yang kelima, Nabi Sulaiman ketawa i'jaban bi fasahatiha wa nusha wa ta'biriha. Sulaiman ketawa kerana dia kagum dengan bahasa semut yang fasih dan juga memilih bahasa yang menarik. Masuk cepat. Nanti dipijak oleh Sulaiman dengan tentera. Dia orang tak tahu tu. Sulaiman kagum. Yang keenam, ini menarik tuan-tuan. Sulaiman ketawa li'annaha arafat ismahu. Dia ketawa sebab semut kenal dia. Sulaiman. Kita kawan sebelah rumah tak tahu nama apa. Duk main nama apa? Pak cik tu. Masya Allah, tabarakallah. Aib kita tuan-tuan, berkawan bulan duduk satu taman tak tahu nama apa. Semut tahu nama Sulaiman. Masya Allah. Yang ketujuh, wahum la yash'urun fawasamat tuwan jundahu bis salah war rafa. Semut juga telah meletakkan Nabi Sulaiman ni orang yang berlemah lembut, orang bertimah rasa, orang yang baik, bukan ganas. Ini dia panggil 7 sebab yang menjadikan Nabi Sulaiman ketawa. Masya Allah. Kita ni kadang-kadang ketawa tak tahu benda. Itu masalah lagi. Kenapa awak suka? Entah. Jangan. Kita duduk diam-diam seorang-seorang, tiba-tiba ketawa. Orang Kelantan panggil tak puk lagu tu. Tak puk. Maknanya tak apa betul. Kita nak ketawa, biar ada sebab yang munasabah. Baik. Apa jadi dengan Sulaiman bila dia dengar semua 7 perkara yang menyebabkan dia ketawa? Nabi Sulaiman langsung berdoa. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Allahu Akbar. Langsung Nabi Sulaiman berdoa dan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku, ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kurnia kepadaku dan juga kepada bapakku, dua ibu bapakku, wa an a'mala salihan tarda, supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang kau redai. Tengok ni, dapat kuasa nak beramal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin,
dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Jadi walaupun aku pakak besar, tapi aku tak nak keluar daripada kelompok al-anbiya wal mursalin. Ini cita-cita besar Nabi Sulaiman. Dia tak nak keluar daripada mana? Daripada kelompok para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita pun kalau kita jadi orang besar, jangan duk fikir nak lari sana lari sini, jangan. Itulah di antara cerita Nabi Sulaiman. Baiklah, kita simpulkan apa yang kita belajar. Kemudian jangan lupa dalam ayat 20 nanti Sulaiman mula membuat pemeriksaan tentera. Kan tadi kita buat tayangan tentera. Nabi Sulaiman ni dia kawal sendiri, dia tengok sendiri tentera dia hadir tak hadir. Kita ni tak ada kawalan yang jadi tak terkawal tu. Baik, beberapa faedah yang saya kutip di sini. Tuan-tuan tanda, faedah yang pertama, Allah kata walaqad ataina Daud wa Sulaiman ilma. Kami beri pada dia ilmu. Fil ayah, kata ulama tadabbur, fil ayah dalilun ala syarafil ilmi. Ayat ini menunjukkan dalil mulianya orang yang punya ilmu. Ilmu yang beramal dengan ilmu dia lah. Kalau setakat ilmu saja ada, tak jadi juga. Ramai juga orang ada ilmu tapi tak tahu ke mana. Yang kedua, ayat ini juga wa utina min kulli syai', kami beri kepada Sulaiman maklumat yang diperlukan dalam pentadbiran dan ketenteraan. Maka di sini ulama mengatakan targhiban lana fi talabil ilmi. Yang tadi kelebihan ilmu secara umum. Yang kedua ni kita kena menuntut ilmu, mencari ilmu. Wassa'i fi tahsil, dan berusaha untuk mendapat ilmu di dalam kerjaya kita. Bidang profesion yang kita nak masuk, kena ada ilmu. Kalau kita duduk dalam bidang ketenteraan, kena ada ilmu tentera. Bidang engineer, tak nak kena tahu. Bidang ilmu agama pun kena tahu. Jangan duk bercakap tak tu pasal. Ini tidak ni, semua benda bawa mari belaka. Asalkan jumpa dalam kitab, sebarkan. Habis cerita. Allahul Musta'an. Yang ketiga, saya ambil ringkas aja, masa kita lewat. Yang ketiga, Masya Allah, tabarakallah, dua beranak ni kata apa? Alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita. Ayat ini at-tadhkir bit-tawadhu'. Ayat ini mengajar kepada kita ilmu tawadhu'. Sebab kita pandai, kita kaya, kita boleh pangkat, kita kedudukan bukan sebab kita, sebab kurniaan daripada Allah, maka kita kena syukur. Tawadhu'. Ni tidak ni setengah manusia ni sombong. Aku punya ni, ini saya punya perancangan, saya punya strategi, berjaya kita. Berjaya kita setakat mana kita? Kekayaan saya ni sebab saya pandai. Ya akhi, semua itu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan beri pada kita. Sama ada Allah nak angkat darjat kita, ataupun Allah angkat tinggi untuk dijatuh dari atas. Jangan main. Setengah orang ni bila tengok kawan dia boleh pangkat besar, dia kata alhamdulillah strategi kita berjaya. Nasib baiklah kita tinggal kelompok ni dulu, kita masuk geng ni, kita tinggi. Belum tentu awak mendapat rahmat Allah, mula jadi naik tinggi, Allah nak hempah turun dari atas ke bawah lagi dahsyat. Ini kita fikir. Sebab itulah di ayat ini Nabi Sulaiman dengan Daud tawadhu', bersifat tawadhu'. Yang keempat, wa qala alhamdulillah alladzi faddala. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kalau kita dapat nikmat, kita kena syukur dan kita bergembira dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Kita kena syukur dan kita bergembira dengan segala nikmat yang Tuhan beri. Dapat nikmat kedudukan, dapat nikmat harta, dapat nikmat isteri, dapat nikmat anak, cucu, itu semua nikmat. Bergembiralah kita dengan anugerah yang Tuhan bagi. Jangan duk sombong, takabur, tak erti bahasa kata orang. Yang kelima, apabila kita tengok nikmat, kita kena syukur. Apabila kita tengok orang dapat nikmat, jangan dengki. Dan apabila orang kena bala, kita syukurlah Allah Ta'ala selamatkan kita. Sebab tu bila kita tengok orang kena bala, ada dalam kitab Perisai Muslim ni bacaan-bacaan yang diajar alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka sampai ke akhirnya. Artinya kita kena duduk dalam keadaan kita syukur dengan sebab kita selamat. Ataupun kalau kita tengok orang boleh nikmat, kita jangan dengki dengan dia. Kita kena berusaha untuk jadi macam dia kalau kita mampu, atau kalau tak mampu cukup sabar, setakat tu yang kita ada.
Yang keenam, faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Allah Ta'ala limpahkan kami kurniaan mengatasi ramai daripada orang lain. Kata dia, hujja ala anhu yajuzu lil alim, harus bagi ulama yang betul-betul pandai sebut kepada orang ramai tentang martabat ilmu. Martabat ilmu supaya orang tidak terpengaruh dengan perwatakan umum saja. Kita tengok orang ni pakai serban, bukan satu serban, 3 serban dia pakai. Atas kepala ada satu, bulat pula, selubung, atas bau lagi ada, tapi bila dia bercakap, kata orang, maklumat dia ke laut. Istilah orang sekarang lah, istilah ahli-ahli Facebook, maklumat ke laut. Makna maklumat ke laut? Tak ada dia cakap, qala Allah, qala Rasul. Dia bercakap, dia semalam saya mimpi tu, cerita ni, cerita karut, apa benda mari, kan? Jadi kita kata, kita kena maklumkan kepada orang supaya orang jangan terpengaruh dengan orang. Kita beritahu, saya Alhamdulillah, dalam ilmu ini, ilmu yang saya nak cakap ni, saya belajar. Belajar dengan siapa? Sebut nama guru kita, baru boleh kenal. Tok guru dia apa pelik juga. Bagaimana? Jadi kita kena bagi tahu martabat ilmu supaya orang tak terpedaya. Dia ni bercakap sedap ni. Tapi dari sudut ilmu, dari sudut amalan, lain macam. Sekarang ni sehari dua ni saya sangat takut. Kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala, Allahumma aqsimna minal fitan ma zahara minha wa batan. Ya Allah, jagalah kami daripada sebarang fitnah yang zahirnya yang tersembunyi. Hari ni baca surat khabar takut. Kejakan ustaz ni kena tangkap. Ini selebriti ni kena bawa ke polis. Ini macam-macam kita kata menakutkan. Sebab ini yang kita bimbang. Kita kadang-kadang ada ulama yang ikhlas beramal, tapi tak rapat ramai pengikut, follower tak ada. Sebab dia mengajar, dia tak ada video, dia tak ada ni. Tapi ilmu dia Masya Allah, laut. Yang lain yang duk bercakap besar ni, ilmu ke laut. Masya Allah. Pagi ni bercakap tasawuf, menangis-nangis orang. Petang kangan dia duk jual dalam video dia pula, duk jual barang-barang pula. Aduh, sekali dengan bini duk tayang kat situ. Apa cerita? Baik. Jangan pergi jauh. Yang ke-7, semut bertanggungjawab dengan kaum dia. Semut bertanggungjawab dengan kaum dia. Kita orang manusia lebih patut bertanggungjawab. Bila kita ada contohnya kawan sini ada benda bahaya, ada benda tak baik, kita bertanggungjawab bagi maklumkan di sini jangan pergi, kawasan ini tak baik. Ataupun musim Covid ni, kalau orang ni memang kena Covid atau ada kontak rapat dengan orang, jangan pergi melalui sana sini. Ni tidak, dia potong gelang pergi pasar. Akhir kali satu pasar kena tutup dengan sebab dia seorang. Tengok, semua menyelamatkan satu ummah. Wadi Namli, kita memporak-perandakan satu kampung dengan sebab ini. Jangan main. Sama juga kadang-kadang porak-poranda satu negara dengan sebab duk bebut jawatan. Ini pun sama juga. Belajar, suruh dia orang belajar ilmu semut supaya aman dunia ni daripada orang-orang macam ni. Berapa lagi nak? Baiklah, itu yang ke 6, 7 dah. Setakat tu dah dulu. Mudah-mudahan cerita kita dengan Sulaiman belum berakhir. Esok insya-Allah kita tengok bagaimana Sulaiman membuat pemeriksaan tentera. Sulaiman periksa dia punya tentera. Bagaimana kita mengatakan, tadi satu benda yang saya tertinggal yang besar sekali yang kita kena buat, iaitulah ilmu wahum la yash'urun, itu perlu ditadabbur. Mereka tidak sedar. Maknanya ilmu husnuzan kita kena letak tinggi depan mata kita. Kita sekarang ni punah zan sebab ni jadi macam ni. Tak ada langsung bersangka baik dengan orang. Punah. Tapi kalau orang yang kita ta'asub, dia punya power tinggi. Orang ni bertaraf al-arif billah al-syekh. Arif billah syekh. Cakap tak tahu apa. Tapi kalau orang kita tak suka, walaupun dia bercakap Quran, hadis, orang ni tak boleh pakai ni. Ini manusia tak boleh pakai punya. Baiklah, setakat tu dululah tuan-tuan tanda berapa bilangannya yang saya tengok lagi. Seterusnya tadi yang susunan tentera tadi penting. Yuzaun, susun atur tentera itu sangat penting. Kita dalam gerak kerja kita ni biarlah tersusun. Gerak kerja kita biar tersusun, biar teratur. Kalau tentera Sulaiman hayawan pun boleh susun, bagaimana kita manusia tak susun? Wallahu alam. Insya-Allah orang Arab kata lil hadithi baqiyah. Cerita ni belum tamat. Itu baru episod pertama cerita Sulaiman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.